Henry Nida, Waalaikumsalam. Tuan Hutan lama tak tengok tuan buat live. Ya, saya baru balik. Saya dengan Ustaz Syafiq dengan juga Syekh Nazrul. Ustaz Syafiq Prai, Ustaz Perubatan Al-Jurus, dan bersama kumpulan beliau dan juga Tuan Guru Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari sama anak-anak murid beliau. Kami baru balik daripada Kepulauan Jawa. So, macam itulah. Selesai ziarah 9 Wali Songo, kami dapat 8 lah. Sebab yang ke-9 tu Sunan Gunung Jati jauh di Cirebon. Okay. Ustaz Syafiq baru sampai, kami sampai sama kan. Kami satu grup. Itulah. Firdaus Yusri, incas dari zaman saya kat Peladah sampai sekarang. Kemah. Macam ni lah. Share sikit cerita kat sana. Boleh? Boleh. Rehan punya perai, Waalaikumsalam. Alhamdulillah selamat kembali ke Malaysia. Ya. Alhamdulillah. Boleh pergi lagi tuan. Itulah. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik apa yang kami temukan di sana. Ya, seperti yang kita rancangkan berlaku, Alhamdulillah. Dan banyak perkara yang kita tak rancangkan pun berlaku, Alhamdulillah. Kita ni orang biasa, amalan pun tak tinggi. Jadi kita pergi tengok makam wali-wali Allah, sambil-sambil kita belajar sejarah-sejarah mereka. Kagum saya dengan sejarah mereka. Okay? Salah satu dia yang semalam kami pergi ke apa nama tu, Diponegoro dekat Yogyakarta tu. Memang kita lihat dengan mata kita karamah yang Allah bagi pada orang yang rapat dengan ahli-ahli sufi, kan? Di mana beliau siku saja dia punya tembok sebesar ni, satu kaki runtuh. Dan benda itu menjadi bahan sejarah selama dah berapa ratus tahun dah. Kerajaan Indonesia pun dah jadikan mini museum dekat situ. Itulah kami pergi kat Surabaya, lepas tu Gresik, Lambungan, Demak. Banyak tempat. Letih. Sangat-sangat letih. Kan? Tak ada masa nak jalan-jalan enjoy, tak ada. Betul-betul penuh dengan acara-acara, dengan tazkirah dan juga keilmuan lah. Sudah tentulah kami sampai sana, kami diuji lah. Kan, orang sana ilmu tinggi-tinggi. Orang sana ilmu hebat-hebat. Kita ni orang biasa aja, sampai sana memang kena uji lah. Orang akan uji lah ilmu kita kan. Alhamdulillah lah. Kita berjaya melepasi ujian-ujian itulah. Kan? Assalamualaikum tuan. Tuan tak cuba turun misi pencarian Safi. Saya baru je balik. Saya dah seminggu tak ada kat sini. Seminggu saya berada di Pulau Jawa. Di Kepulauan Jawa. Di Surabaya dan juga sampailah sekali di Yogyakarta. Dan saya pun tak tahu tentang kes Ustaz Hafiz tu. Saya dengar katanya, saya tengok sekali lalu dekat internet, dekat social media pun ramai dah pergi. Kan, insyaAllah kot, boleh jumpa kot nanti. Kalau saya pergi pun, saya pun tak tahu apa yang nak dibuat. Sedim tak jauh pun daripada sini. Saya ada kat Sungai Petani. Sedim tak jauh daripada sini, lebih kurang 40 minit. Sungai Sedim tu tak jauh pun. Tapi bila dah ramai sangat masuk kawasan tu, kesan-kesan tu dah terlalu bercampur-campur, dah susah juga. Dia orang taman saya dah 2 minggu masih belum. 2 minggu dah ke? Itulah. Saya tak tahu. Kesan-kesan yang ditinggalkan tu, kalau kita nak buat tracking atau mengesan, teknik mengesan, susah lah sebab dah bercampur-campur aduk dengan kesan-kesan orang lain. Dia teknik combat tracking ni dia lain. Kalau tentang alam sana tu saya tahu pun sikit-sikit je. Boleh cari orang yang mahir lah.
Kita pun tak tahu. So saya percaya ramai tim-tim search and rescue datang, baik daripada kerajaan dan juga yang awam, yang orang awam berusaha. Kita doakanlah usaha mereka berjaya. Saya pun baru masuk ofis ni. Ramai para-para turun untuk tolong cari tapi still tak dapat tunjuk. Yalah, saya tak tahu kan. Okay, lah. Saya baru je masuk ofis, baru 1 jam, dah seminggu lebih, 10 hari saya tak ada dekat Kedah. Saya dekat tu. Apa yang tuan dapat paling terkesan masa lawatan daripada Aduka? Satu perkara lah, halang-halang tu saya kongsi sikit lah. Secara kesimpulannya, saya telah pun pergi kepada 8 makam wali Songo. Tadi 9, tapi 8 kami dapat pergi semua. Di merata tempat, di bukan satu tempat, merata tempat, dan ada yang berada di puncak bukit, ada yang berada di bawah, ada berada di tepi bandar, rata-rata. Saya sebut dari segi sosial dulu. Okay? Daripada segi sosial. Daripada segi sosial, apabila sesuatu makam itu dibuat dan diaturkan dengan baik, maksudnya mempunyai fasiliti-fasiliti yang bagus, kan, dan fasiliti yang saya maksudkan ini adalah seperti tempat parking bas. Setiap satu makam tu dia ada satu tempat kawasan parking bas yang tersendiri, yang bukan dekat dengan makam, dia jauh. Kemudian setiap tempat tu mereka ada kumpulan yang mana rakyat dari situ dapat bekerja untuk membawa pelancong pergi ke makam. Ada yang ada guna kereta kuda, ada guna beca, ada guna motor, Grab, macam Grab motor tu. Kan, ada guna van. Okay. Jadi kat situ saja ekonomi orang situ dah sangat membantu. Kan, lepas tu sepanjang-panjang nak masuk mana-mana makam tu, dia memang ada gerai-gerai jualan yang telah teratur dengan elok, yang dibuat oleh kerajaan. Dan apabila sampai dekat makam tu pula, makam tu makam tu bukan satu je makam. Semua makam ni berada di tanah perkuburan. So keseluruhan tanah perkuburan tu mereka sudah pun mencantikkan dan juga membuatkan pelancong atau orang datang ni dalam keadaan selesa lah. Dia bubuh mozaik untuk kat tempat jalan, lepas tu, dan juga tempat-tempat bersejarah yang ada di keliling makam tu semuanya ada tanda panduan, ada apa. Memang puas. Kita pergi tu, kita dapat dari segi sosial dan ekonomi memang sangat-sangat menaikkan taraf hidup orang kat situ. Itu satu pengajaran. Berbeza dengan kita dekat sini. Sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Kita kat sini makam, bila sesuatu makam ataupun kubur membuatkan orang takut nak pergi. Di sana mereka suka nak pergi. Itu terbalik. Kan? So, dan mereka memanfaatkan kehadiran makam tu di situ dengan mendapat kebaikan kepada orang-orang sekeliling. Itu satu. Sangat bagus. Sangat bagus. Okay, lepas itu bila daripada segi ekonomi dan sosial lah. Okay, daripada segi komen saya, kalau daripada segi kebaikan ataupun amalan seseorang tu, betapa Allah memuliakan seseorang. Daripada orang tu hidup, Allah memuliakan orang tersebut, dan setelah orang tu meninggal dunia, Allah memuliakan orang itu. Daripada situ kita boleh nampak barakah, berkat. Keberkatan hidup seseorang tu. Kan? Cuba bayangkan kalau kita mati hari ni, siapa datang ziarah kubur kita? Paling lama pun 2 hari kot, 3 hari kot. Tu lah kot. Ini dia punya makam tu dibuka 24 jam. Dan 24 jam makam ni orang datang. Bukan mereka datang
memuja apa semua, tidak. Mereka datang menziarahi, kan, apa ni, ziarah makam, ziarah kubur, kan. Ada yang membacakan tahlil, ada yang tu, tapi semua okey. Itulah saya dapat satu pengajaran lah di sini. Kalau kita di negara kita ni, kita aturkan begitu untuk pelancongan, kita ada banyak tapak sejarah, banyak makam-makam sultan kita, makam pahlawan-pahlawan negara kita, ramai, banyak, kan. Dan sebenarnya memang ramai nak tahu tentang benda itu, tapi kita tak buat macam tu. Kita membuatkan kita menjadikan kita punya perkuburan di tempat kita ni ialah satu tempat yang menakutkan, yang penuh dengan mistik, penuh dengan benda khurafat. Macam mana nak tak jadi khurafat? Dah benda tu terbiar macam tu, jadi khurafat lah. Tapi kalau benda tu diatur dengan elok, kami pergi ke 99 makam, 88 wali songo tu, ada 88 semua, Sunan Grisik, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, kami pergi semua. Sunan Ampel, Sunan Bonang, sangat teratur. Tak ada pun nampak yang pelik-pelik, tak ada. Tak ada. Malah kita pergi tu, kita masuk setiap tanah perkuburan tu dalam keadaan kita suka. Kita masuk, Assalamualaikum ya ahli kubur, kita pun seronok kita. Kan, kita masuk, kita duduk, kan. Kita tengok, oh ni sejarah. Yang paling best sekali ialah apabila diterangkan pada kita sejarah mereka ni. Sejarah mereka setiap seorang. Sunan Ampel, apa sejarah dia. Lepas tu, apa dia punya tarikat dia. Bagaimana dia punya dakwah dia. Bagaimana susahnya dia nak buat itu tu. Lepas tu Sunan Bonang pula macam mana. Apa karomah yang sampai sekarang kita boleh nampak. Tu dia punya pisang tu. Pokok pisang itu. Dan sampai sekarang Sunan Bonang, cuba tengok, cari Sunan Bonang. Dia, Allah kurniakan dia satu pokok pisang yang mana saintis kaji sampai sekarang tak tahu spesies apa benda tu. Dia tak ada pisang pun dalam tu. Dia dalam dia punya buah pisang, dia hanya ada biji tasbih. Dia ada biji-biji tasbih. Allah, saya tak bawa ada kat rumah. Kan? Dan dia tak diisi. Maksud dia bila kita buang kulit tu, dia akan dalam biak ni ada kot. Jangan isteri dah buang sudah. Dah jadi biji tasbih. Ni dia. Ni dia. Ni. Ni. Nampak ni? Ni dalam pisang ni, tapi ni dah masuk dalam bilik, dalam beg ni dia jadi pecah. Ni. Nampak ni? Yang bestnya, ni, biji-biji ni siap dah ada lubang. Masuk tali je buat tasbih. Ni biji pisang. Tapi saintis sampai sekarang kaji, tak tahu spesies apa. Sampai sekarang. Tu nama karomah. Ini dah kering kan? Dia siap berlubang. Dan orang buat tasbih berdiri. Dan dia dah beratus tahun, kan? Dia tumbuh. Pisang tu. Kat situ je. Dan situ je ada. Memang pelik itu karomah nama dia. Boleh cari maklumat tu. Dah nak dengar azan tak? Itu azan dekat Indonesia sekarang ni. Saya tak set lagi. Kejap. Saya nak tutup kejap. Kejap. Pause kejap. Pause. Okey, dah sambung balik. Itulah dia. Cari maklumat tentang Sunan Bonang. Okey. So, kami pergilah Syekh Siti Jenar. Banyak, bukan saja makam wali semua. Kami ada pergi Syekh apa? Yang dekat Bangkalan tu. Subhanallah yang tu.
Itulah kata bila Allah memuliakan seseorang, yang hidup pun dia mulia, ketika sudah meninggal dunia beratus tahun pun tetap mulia. Syekh Khalil Bangkalan, ya Syekh Khalil Bangkalan, ya Syekh Khalil Bangkalan. Itulah. Adakah mereka meninggal dunia? Ya, mereka sudah meninggalkan dunia syahadah, tapi mereka tetap hidup, kan, di alam sana. Itu terbukti seperti mana orang ni, para syuhada kan hidup. Ayat Quran mengatakan sesungguhnya mereka hidup, cuma anda yang tidak mengetahui. Itu para syuhada, oleh Allah, para nabi. Ya, mereka hanya meninggalkan dunia syahadah saja, dunia kita. Mereka berada di dunia mereka, dan mereka tahu bahawa kita hadir, mereka tu. Okay. Itulah banyaklah juga perkara-perkara yang menarik. Nanti saya akan kongsikan satu. Ada tengok tak Ustaz Syafiq punya video yang ular datang malam tu? Saya yang duduk tengah lepak lah. Lepak dengan Ustaz Syafiq kan. Malam dah tidur dalam bas punya lama. Lepas tu letih sangat badan, check in pukul berapa? 10 malam. Baru check in waktu tu dekat Semarang. Semarang atau bukan Semarang. Tuban. Kan? Yang ada ular tu kan. Itu anak ular kobra Jawa. Bukan saya kenal, tak kalah saya tak kenal cacing gila apa semua. Saya kenal. Tapi tak, ini anak kobra Jawa ni. Dia kepala dia putih sikit atas. Dia memang saya sedang suluh. Cerita dia, saya tengah pegang handphone, tengah suluh. Ustaz duk pegang tu. Ustaz baru pegang tu, baca tu sikit kan. Berasak depan kami ni 5 orang. Oh, dia apa terkejut, saya apa terkejut. Lepas tu saya kata, saya doa saya tak sedap dah. Kan? Doa saya tak sedap dah. Lepas tu saya duk tengok jalan. Saya tengok dekat belakang Ustaz Syafiq duduk macam ni. Belakang tu dalam jarak 2 kaki tu, dia datang macam tu. Keliling tu tak ada kawasan. Memang tak ada. Dia memang bukan habitat dia. Bukan habitat. Sebab dia punya mozaik hotel tu, dalam tu memang, saya tahulah dia betul-betul memang bukan habitat dia. Kan? Dia keluar tu, dia menghala kepada Ustaz Syafiq. Saya pegang lengan Ustaz Syafiq, saya kata, Ustaz, berdiri atas kursi. Saya kata, berdiri atas kursi. Dia pun, dia akan tinggi. Kenapa tuan? Naik. Dia kata, naik. Ustaz berdiri. Lepas tu sekarang, tengok tu. Itulah. Ular tu. Lepas tu saya pun cakap. Dia kata, Ustaz buat Ustaz buat tu dia baca sikit, tengok. Sebab kita nak tahu ini binatang ke jin. Sebab kami pegang-pegang tu, benda tu berasap terus jadi tu. Saya duduk suluh kan, datang daripada manalah tahu kalau kita tersilap kan, ada lubang-lubang sarang ular ke apa. Duduk cari, tak ada, memang tak ada. Kan, kata, ini dia dah ni. menjelma pula dia. Dia marah tu, kita buka rahsia dia tu. Dia marah. Binatang yang paling disukai oleh jin untuk dia menyerupai adalah ular. Ular, dia sangat suka. Anjing hitam, kalau jenis yang jin yang kasar lah, ganas, dia suka tukar pada anjing hitam. Tapi majoritinya ular. Ya? Kalau dia menjelma ular besar tu mesti nak katok kan. Saya kata tuan, mistik limba bau memang best. Okey, puas hati Waalaikumsalam. Itulah. Lepas tu yang video yang baru, saya sampai sana saya tak buat video. Saya takat gambar Saya tumpukan beberapa perkara lain. Alhamdulillah, terbukalah satu rahsia yang selama ini saya mencari 30 tahun lebih dah.
30 tahun. Umur saya 13 tahun. Saudara-saudari ingat tak lagi kisah yang saya pernah tulis yang waktu saya di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, yang saya nampak seorang pahlawan yang tinggi besar tu. Waktu sebelum subuh, waktu saya lepas mandi, yang saya nampak dekat tangga sekolah agama tu. Ingat tak? Panglima hitam tu yang ada. Ingat tak? Kan saya mencari jawapan tu. Alhamdulillah, saya pergi tu, saya dah dapat dah jawapannya. Saya dapat jawapannya. Alhamdulillah. Tak sangkalah bahawa perkara yang selama ini disorokkan oleh nenek moyang saya akhirnya keluar juga. Iaitu susul galur keturunan. Bukan saka, bukan tu, tapi susul galur keturunan. Jadi saya tahulah saya. Tapi macam mana pun kemuliaan yang Allah bagi itu, kan, saya tetap berpegang pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Okey, saudara-saudari, itu ayat berapa? Itu ayat apa? Bukan tu. Surah Al-Imran tu. Okay? Apa maksudnya? Okay? Maksudnya dalam ayat itu, Allah nak muliakan siapa, Allah muliakan. Allah nak jatuhkan siapa, Allah jatuhkan. Betul tak? Itu hak Allah. Kan? Allah nak bagi kuasa kat siapa, Allah bagi. Allah tak nak bagi kuasa kat siapa pun, Allah, itu hak Allah. Semuanya milik Allah. Jadi walaupun saya pergi ke Indonesia baru ni, saya telah mendapat satu jawapan yang saya tunggu selama berpuluh-puluh tahun, sudah 30 tahun lebih lah. 33 tahun, betul. Umur 13 tahun saya mula mencari soalan tu, jawapan tu, dan sekarang baru saya dapat. Dan susur galur keturunan saya daripada itu, kan. Adalah dalam sunan-sunan tu. Dalam sunan-sunan tu. So, tapi saya tetap berpegang bahawa ya benar, saya punya moyang atuk nenek atas-atas dulu tu, mereka datang daripada orang yang mulia. Orang sangat dimuliakan, dikenali. Kan? So, darah daging dia mengalir dalam badan saya. Walau bagaimanapun saya tetap pegang bahawa dalam hadis Nabi, la fadlu arabi ala a'jimi illa bitaqwa. Tak ada bezanya bangsa Arab dengan bangsa A'jimi, iaitu orang kulit hitam, kulit hitam hamba saya, illa bitaqwa, kecuali takwa. Itu je. Mulia macam mana pun, kalau selagi saya tak ada takwa, macam mana saya punya nenek moyang zaman dulu ni, maka saya pun tak ada apa. Adalah di antara sunan-sunan tu. Nak tahu boleh tanya dekat rombongan yang pergi tu, mereka tahu lah. Tanya Ustaz Syafiq. Atau tanya Syekh Nazrul. Ada satu tempat di saya pergi tu, bila saya sampai je, masih dalam bas ni, sampai kat situ je, hati saya rasa, ya Allah, tenangnya. Tiba-tiba rasa, ya Allah, tenangnya. Kami banyak tempat yang pergi, daripada Surabaya pergi ke Lamongan, lepas tu pergi ke Madura, lepas tu pergi masuk turun ke Gresik, lepas tu pergi ke banyaklah tempat, merata-rata lah. Satu malam tidur sini, tidur banyak tempat. Tapi ada satu tempat tu memang saya rasa tenang sangat. Saya tak tahu kenapa. Tiba-tiba mata jadi sangat-sangat menarik. Tiba-tiba saja udara kat situ rasa macam kita balik kampung.
Siapa pernah rasa macam tu? Siapa pernah pergi ke salah satu tempat yang anda tak kenal dan anda tak pernah tahu tempat tu, lepas tu tiba-tiba bila anda sampai itu, anda rasa hati tu rasa tenang. Ketenangan tu kita tak boleh buat. Ketenangan tu memang datang daripada Allah. Ketenangan tu memang datang dekat dalam jiwa. Kita tak boleh nak reka, tak boleh. Rasa tenang, rasa ya Allah syoknya. Tarik nafas pun, oh syok, tengok mata. Sedangkan tempat tu sama, tempat lain sama je. Tapi kita rasa, apalah benda ni, syok je. Kat situ. Jadi saya secara diam-diam, saya pergi berbisik dengan Tuan Guru lah. Tuan Guru Syekh Nazrul. Saya bagi tahu, kata, dalam banyak-banyak tempatnya, satu tempat ni memang saya sangat-sangat rasa lain. Saya pergi mana pun hati saya jadi senyum. Macam kita balik kampung. Tapi itu bukan kampung kita. Kalau anda ada rasa macam tu, percayalah cakap saya. Ada benda lah kat situ. Yang tak tahu macam mana antara susu galur keilmuan, susu galur keturunan, ataupun anda punya ada peristiwa yang melibatkan diri anda ataupun keturunan anda di situ dulu. Tuh. Dan anda sedar tak, kadang-kadang kita tak kenal orang tu. Orang tu pun tak kenal kita. Tapi bila kita tiba-tiba kita boleh sembang rapat dengan dia, boleh sedangkan saya tak kenal dia, dia tak kenal kita. Kita tak kenal dia pun tak kenal kita. Tapi kita boleh duduk, yuk. Kita jadi mesra semacam. Sesungguhnya segala-gala sesuatu yang berlaku seperti itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Kalau anda ada pernah merasai perkara begitu, itu bukan kebetulan. Benda itu berlaku pada saya. Dan kadang-kadang ada orang tu, dia tak buat salah pun kat anda, dia tak ada apa-apa masalah pun kat anda, kan anda tak kenal dia, dia tak kenal anda, tapi awak nak tengok muka dia pun tak boleh. Aku siapa tak boleh tengok muka dia? Dia ada selisih dekat mana-mana antara keturunan dulu-dulu ataupun yang sekarang. Contoh macam saya geng Wahabi, saya tak boleh. Saya tengok tak boleh. Tengok tak boleh. Saya tak tahu kenapa. Saya pun tak tahu kenapa. Kan? Jangan kata nak dengar, tengok pun tak boleh. Kan? Saya tak tahulah, itu saya. Dia ada orang pula yang kita boleh tak kenal pun, tapi senang kita boleh rapat, boleh sembang. Oh ya kau macam ni. Oh, pelik. Itulah. So alhamdulillah sampai kat sana kami ada terjumpa ada seorang yang Allah bagi beliau satu kelebihan yang mana beliau pun tak tahu beliau ada kelebihan tu. Lama-lama barulah beliau sedar dan beliau gunakan kelebihan beliau tu ke arah manfaat yang baik. Beliau ni adalah ada satu tu guru mursyid tarikat kami jumpalah. Ada satu ni, beliau ni mengamalkan bersuluk selama 100 hari, di mana setiap hari beliau hanya sahur dengan pisang satu, buka puasa satu pisang selama 100 hari. Jadi selepas 100 hari, so beliau diberi, Allah bagi beliau kelebihan. Kami pun tak sangka kami jumpa dia. Kami pun tak ada dalam program pun kami berjumpa dengan beliau. Sebab yang gerakkan hati beliau nak jumpa kami ni, adalah seorang ustaz. Sebab ustaz ni cerita, ustaz kat Indonesia ni cakap, ustaz ni orang kenal juga lah. Ustaz ni kata, yang orang ni orang biasa, dia pergi bersuluk lepas tu 100 hari macam saya cerita tu. Lepas tu dia baru-baru sebulan yang lepas dia bermimpi bahawa akan ada satu rombongan daripada Malaysia datang ke tanah Jawa, kan? Dan beliau kena berjumpa dengan rombongan itu. So beliau tercari-cari. Dan alhamdulillah Allah temukan kami dengan, ya Allah, mudah sangat. Kalau Allah kata kalau dah kata jodoh ke pertemuan, kan, memang Allah temukan. Kami ni plan nak pergi Indonesia ni,
Sebenarnya baru seminggu, dua, tiga minggu lepas je. Jom lah, kita jom. Macam tu je. Tapi beliau dah mimpikan kami datang ke sini, ke Indonesia, ke Jawa tu, sebulan yang lepas. Dan beliau sampai, beliau jumpa, beliau sambut, beliau seorang diri je. Dan beliau terangkanlah sekian. So, setiap seorang tu ada buah tangan lah, saya bagi tahu lah, buah tangan yang bawa pulang lah. Saya tak boleh cakap lebih-lebih dalam ni kan, nanti pemahaman orang lain-lain kan. Cukuplah saya beritahu itu karamah atau kelebihan lah, yang Allah bagi pada beliau kan. Itulah dia dalam TikTok ni, dia berlapik-lapik sikit ayat-ayat dia, tak boleh nak berterusan. Okay? Itulah. So sahabat-sahabat semua okey, seminggu saya tak ada. Saya minta maaf, saya tak dapat nak buat live. Line telefon saya kat sana memang kejap ada, kejap tak ada. Itu pun gunakan terpaksa gunakan portable hotspot ya kan. Jemput minum kopi rimba jemput. Apa hajatnya dipertemukan tuan? Ya hajat macam saya berhajat nak melawat. Dan apabila saya sampai ke tempat yang saya rasa tenang tu, saya dapati bahawa di situlah susur galurnya, salah satu pecahan susur galur, di situ. Dan merupakan orang yang sangat dimuliakan. Itu takat tu cukup takat tu je. Kalau saya cakap saya keturunan itu ini kan susah, tak payah. Nanti dia timbul perkara-perkara yang tak baik. Okay. Tuan, apa pendapat tuan dengan ustaz yang hilang di Kedah? Minta maaf saya tak tahu tentang kes tu. Saya pun dengar seperti mana saudara-saudari, saya tak tahu. Kan yang saya tahu macam mana saudara-saudari tahu. Ada kereta yang mereka jumpa kat situ dan beliau tak ada kat situ. Kan, dan saya tengok sekali lalu kat social media pun ramai dah pergi. Saya pun tak ada dekat Kedah selama 10 hari. Ya, kalau kita nak mulakan pencarian selepas 10 hari ni pun nampak tak tahu lah kan, susah kerana kesan-kesan tu sudah bercampur aduk lah kan. Susah. Seperti kalau kita bercuba bawa anjing pengesan pun, anjing macam anjing perang tentera pun, kalau dah terlalu lama pun susah juga dia nak dapatkan kesan tu ya. Okay, apa yang kita boleh buat, kita ni lah ya. Tuan kenal Wahab tak? Tak tahu. Macam mana? Sayang, you kena terima hakikat, you kena terima fakta, you have to face it. Face apa pun tak tahulah. Saya tengok kata aduh garu kepala. Tak tahulah korang punya permainan politik ni, korang main lah apa pun nak buat. You have to face it sayang. Aduh, garu kepala je. Kan? Korang punya permainan politik korang buatlah. Apa-apa yang patut buatlah. Saya tengok sekali, saya gelak kek-kek. Lepas tu saya menyesal tengok. Aduh. Kan? Dekat Telegram banyak. Kan? Dekat TikTok ni banyak kena padam. Lepas itu mula-mula dia FYP juga. Lepas tu tak tahulah kerajaan takut ke apa ke. Saya tak tahu. Kan? Tahulah pelik-pelik. Tuan tak perlu malu tuan. Itulah Allah. Allah, kaki saya kebas-kebas, alhamdulillah semakin kurang sakitnya. Alhamdulillah. Daripada Tok Haji Food, alhamdulillah jumpa Tok Mat. Jumpa dah. Semoga ilmu yang diberi berguna. Bagus. Virgo, tuan kenapa ya kawan-kawan sekerja susah nak ngam dengan saya, ke saya dah aura tak baik? Bab aura tak aura ni macam ni lah sahabat. Kan, kadang-kadang luaran kita kan, luaran kita tak sedar. Jadi kita kena cari orang yang boleh jujur dengan kita.
Okay? Saya bagi tahu tuan-tuan, sebagai contoh, saya sendiri pun ada keburukan saya, di mana saya perlukan orang menegur saya. Orang yang rapat dengan saya lah. Yang jujur dengan saya. Sebagai contoh, bau badan saya okey tak? Kita rasa bau badan kita okey, tapi kita tak sedar bahawa orang lain bau badan kita busuk. Orang bukan benci kita, tapi orang, saya tak mau sebut ba'aura lagi, saya tentang kita punya fizikal, luaran dahulu. Adakah kita ada bau badan? Adakah ketiak kita bau kuat sangat ke? Adakah kita punya bau mulut kita? Yang tu dulu, kita yang tu dulu luaran. Ba'aura tak aura ni, itu boleh. Itu kemudian. Itu boleh diajar, tapi buat luaran tu. Adakah penampilan kita tu okey? Penampilan kita maksud dia kita bukan perlu orang handsome, kita tak perlu jadi orang handsome. Kita perlu jadi orang yang kemas, orang yang ceria. Kan? InsyaAllah orang suka kita. Adakah kadang-kadang lawak jenaka kita berlebihan ke dengan orang? Kan? Kita tak tahu. Yang tu kita kena tanya orang yang rapat dengan kita, yang jujur dengan kita. Semoga orang tu boleh bagi tahu kat kita. InsyaAllah. Okey nak? Saya pernah bekerja dengan Datuk tu. Personally, I no comment lah. Biarlah rahsia. Golongan ni dah makin banyak tuan. Cindai Kasturi sekarang ni dah viral mengatakan ATM dah sampai ke Palestin tuan. Macam mana tu? Mana ada? Tak ada lah. Siapa ada bukti? Tunjuk bukti. Tulis semua orang boleh tulis. Bukti mana bukti? Ada bukti? Ada bukti saya nak tengok. Kalau tak ada bukti, kita boleh cerita. Okay? Okay? Uyo, bahaya tu. Tapi kalau ada bukti membuatkan mission tu gagal. Saya ada terbaca juga, saya scroll TikTok, lepas tu dia kata ada anggota berpakaian hitam lah, ada lambang Malaysia. Guys, saudara-saudari, apa kebodohnya kalau orang buat special op kan dekat negara orang, lepas tu dia pakai lambang Malaysia ataupun bendera Malaysia. Kalau betul-betul dia buat special op, dia tak pakai pakaian macam tu, dia tak bagi tahu pun dia daripada mana. Dog tag dia sini pun dia tak bawa. Itu special op. Contoh kalau saya ni sniper dihantar ke China atau dihantar ke Pakistan atau dihantar ke mana? Mana? You sebut negara mana? Saya akan hilangkan semua bukti saya orang Malaysia. Betul ke tak betul? Tak logik langsung cerita tu. Okey. Betul kata jangan tengok banyak sangat DVD, jangan jadi kartun. Kan? Saya sniper dihantar ke negara India, katakanlah mission saya untuk menghapuskan sesiapalah kat sana, I don't know lah. Ni saya bagi contoh lah, ataupun pergi ke Mongolia ke mana ke. Kan? Agak awak saya nak pergi ke sana dengan saya bawa IC saya tentera ke? IC kad pengenalan Malaysia ataupun pasport Malaysia ataupun siap ada lambang ni Malaysia kat sini, ada. Apa kebodohnya sih punya kisah tu? Nampak sangatlah meripik je. Kan, banyak sangat tengok DVD. Special op, kalau betul special op dia pakai tu, saya gelak saya kata benda ke? Kan? Kan? Aduh. Orang kalau buat special op, dia pergi ke negara orang, buat dalam keadaan orang tak tahu, tak ada bukti pun hujung rambut hujung kaki dia tu, dia adalah orang Malaysia. Tak ada. Kalau boleh ni, ni. Yang BCG kita ni pun dia akan buang. Kalau boleh. Tu tahap tu. Okey. Tu pun nama special op. Orang pergi sana kalau buat special op ni, IC dia tak wujud. Pasport tak ada. Tak bawa apa benda pun tak bawa. Pasport dia tak pakailah pasport Malaysia. Dia adalah pasport negara-negara lain tu. Tapi kalau orang patut kalau orang sihat dia macam mana pun, potonglah kuku, cabutlah kuku dia pun, titiklah air panas titiklah apa benda pun kat dia, tak ngaku dia orang Malaysia.
Itu special op. Kan? Ini baca berita. Ya betul ni. Diorang ni saya dah tengok. Ya betul ni. Okey. Baju hitam. Okey. Ada bendera Malaysia kat baju. Kat situ saya kata ni merepek ni. Okay. Ada ke polis special branch datang masuk dekat tempat kongsi gelap, dia pakai baju polis. Dia menyamar tapi dia pakai, saya polis. Ni nombor dia. Ada. Ada. Sama lah tentera pun. Kalau buat special op mana-mana. Kan? Sebab itulah saya kalau bukan kita bila kita baca sesuatu perkara tu excited dah, tapi kata lain macam bunyi ni. Kan? Ni dia punya senjata pun tak ada nombor siri tau. Kalau buat special op, nombor siri tu tak ada. Dia punya peluru belakang tu tak ada chop SME, tahu SME? SME tu Malaysia punya kilang peluru, SME tak ada. Tu sebab special op. Sampai tahap tu tidak ada bukti mengatakan, dan baju dia pun, baju ni belakang ni made in Malaysia, tak ada perkataan made in Malaysia pun, tak ada, semua hilang. Itu nama special op. Saya kata ujung rambut, ujung kaki, termasuk dia punya pack, termasuk apa segala-galanya, segala-gala yang dia pegang, tidak ada yang membuktikan dia tu. Itu baru special op. Okay? Salam Tuan, Ustaz Hafiz yang hilang di sedim tu, Tuan ada apa-apa nasihat tak? Solat ajak lah. Solat ajak. Nak tahu macam mana? Kan? Orang pergi special op semua ni orang pergi special op macam tu kan, semua tak peduli kubur kat mana, dia tahu je nak kejar dia tahu dia pergi, kalau dia mati dia ada mati, dia orang pun tak tahu dia orang mana, dia tak nampak mayat dia. Itu je, itu normal. Okay. Ustaz pun kena sorok juga kah? Ya, sebab Rasulullah pun kena sihir juga, para sahabat pun kena sihir juga. Kalau Allah berkehendak sesuatu tu jadi. Tak kira ustaz tak ustaz, tak siapa pun kan. Tok Guru Harun Din biasa kena sihir. Okay. Thank you Tuan, pencerahan saya orang awam ni termakan juga gula-gula TikTok ni. Tak apalah, hiburan, anggap dia sebagai hiburan. Okay. Assalamualaikum Tuan, saya masih tunggu Tuan share cara tahu waktu solat dalam hutan. Saya bukan tak nak share, tapi perkara tu kena ikut saya masuk hutan. Saya tunjuk, dia kena dengar. Sebab kalau rakam ni kadang-kadang dia tak kena pada waktu dia. Kan? Dia kena duduk, relax, tengok. Okay. Nampak tak? Nah, dengar tu. Tengok ni. Waktu solat tu. Okay. Ni Ustaz Syafiq Prai ajak saya masuk hutan. Nanti saya masuk hutan ke dia. Jom. Kami buatlah video, 2-3 video kot nanti. Okay. Saya baru balik ni, baru masuk pejabat baru 1 jam. 10 hari dah saya tak ada dekat Kedah. 10 hari dah. Pergi kat Pulau Jawa. Allah. Best tak pergi Pulau Jawa? Okay. Best. Pulau Jawa adalah pulau yang cantik. Orangnya pun cantik-cantik. Bini saya tak boleh marah sebab dia ikut saya. Dan dia sendiri pun keturunan Jawa. Kan?
Makanan kat sana ialah sedap-sedap lah, pedas-pedas itu dah. Pergi Syekh Nazrul ya, saya pergi Syekh Nazrul. Syekh Nazrul tu seorang yang banyak ilmunya, dalam ilmunya. Siapa yang ada masa, pergilah belajar. Dengar ceramah-ceramah beliau, dengar tazkirah-tazkirah beliau, dan bukakan hati dan dengar, dan anda akan dapat banyak hikmah-hikmah yang datangnya daripada ulama-ulama terdahulu. Rujukan-rujukan beliau pun banyak, sangat banyak. Beliau boleh quote, kita main quote kitab sana kitab sini semua tu dengan tepat dan jelas. Jadi nasihat saya kepada anak-anak muda, termasuklah orang-orang yang berusia pun, sementara ada orang yang sudi berkongsi ilmu yang ada pada beliau tu, bukakan hati, pergilah belajar. Salah seorang yang saya tengok mempunyai keilmuan yang tinggi dari segi tauhid, dari segi tasawuf, dari segi tarikat, ialah Syekh Nazrul. Ya? Okay. Okay, itulah keindahannya. So, siapa yang ada rezeki tu pergi belajar dengan Syekh Nazrul tu. Tuan Guru Syekh Nazrul Nasir, beliau juga dikenali dan oleh ramai ulama-ulama di luar negara. Ustaz Syafiq pada, Ustaz, baru habis live Ustaz, main masuk live dengan saya Ustaz. Di mana Tuan Syekh tu, beliau buka sekolah pondok dekat Pedu. Boleh cari dekat sini ni, Nazrul Nasir, Syekh Nazrul Nasir. Ustaz dia merawat dia Ustaz tengah merawat ke apa? Penat ni, saya tahu Ustaz semua lembek badan, semua keletihan waktu ni. Oh, betul-betul berjalan kami 7-8 hari. Merawat lah. Oh, merawat. Mana Ustaz? Ya. Rubah orang Musiak. Hai, semak. Cantik baju pagi-pagi ni Ustaz. Saya seorang hari ni cuti, tapi saya rindu ke office, saya seorang yang masuk office. Ya, saya pun dah seminggu tak masuk office ni, hari ni masuk office ni. Saya boleh lah, penat lah Ustaz, letih. Sampai KLIA semalam bawa kereta sampai sini pula. Oh, tu bawa seorang-seorang? Bawa seorang-seorang letih. Tidur tengah jalan kat tadi. Sampai subuh tadi mandi-mandi, masuk pejabat. Kan, kita kena. Ni Ustaz seorang kat pejabat ni. Mana abang ni? Tanya kawan-kawan. Tanya kawan. Ada nak merawat je? Dah settle dah. Kena balik nak makan nasi pula rumah. Lapar. Wah, lapar. Ya, kita seminggu makan makanan Jawa. Bebek. Muka nasi bebek. Muka pun dah macam bebek dah. Ustaz jumpa kawan Ustaz. Ni Ustaz. Ustaz dah declare dah. Suami tak kenal? Tak kenal. Ada viewer kenal? Mana dati? Dia beli kasuri hijau. Korang kena beli.
Nyanyi lagu Zapin bah. Nyanyi lagu Zapin dia kata. Kat Kuantan. Adik Oh, iya Kuantan ke? basker. Nantilah kita basker dia ni. Okey. Ustaz tak ada baki tak lah. Tak payah. Okey, halal lampu juga. Nanti rezeki boleh. Assalamualaikum. Hai, jangan lupa. Ustaz, apa ni tasbih Sunan Bonang ada Ustaz? Tunjuk ke dia orang jap. Ustaz. Dengan Ustaz sini, Ustaz dah dekat rumah. Oh, itulah saya pun ada dia punya ni je. Itulah hancur lah Ustaz dia punya pisang. Tapi Ustaz ada order baru dalam 2000 pieces gelang. Yang Ustaz ni. Ya. Hancur. Kan saya dia ni. Semai dia. Semai? Macam nak semai dia? Hidup ke ni? Tak boleh beg je, hidup macam tu. Oh ya? Tak boleh beg. Boleh try. Letak kat polybag Nak bagi tahu geng, biji pisang Sunan Bonang ni dah memang dia daripada biji pisang tu sendiri dah siap ada lubang dah geng. Yang antara karomah Sunan Bonang. Karomah sampai sekarang Bukan orang tebuk lubang, dah potong memang macam tu. Tu nampak lubang. Kami pergi dekat Sunan. Semua satu Sunan je kami tak pergi. Sunan Gunung Jati. Semua Sunan kita pergi. Kita pergi kat anak cucu dia je, Sunan Gunung Jati. Cicit dia kan. Cicit. Apa tu siput? Bukan siput, tu biji pisang. Biji pisang. Kan? Sakit dia punya. Kerang. Dia jadi batu tu. Fosil tu. Malah tu dah kena kerang. Oh. Jom kita pergi sana pula nanti. Okey. Ustaz, ni ada orang ni, Ustaz Hafiz hilang dekat Sedim tu, kat Kulim. Macam nak buat? Dah 2 minggu dah. Susah juga tu nak kena cari. Nak kena masuk alam jin pula. Betul lah. Tok Singa dah pergi kot? Tak tahulah. Tak tahu dah. Saya baru nak rasa dunia manusia ni. Yalah kita dah seminggu. Kenapa dia boleh sesat? Tak tahu. Orang jumpa kereta je. Kereta dia parking kat situ. Lepas tu dia tak ada situ. Hilang. Suka tak? Kalau pergi sana tuan buat live ke? Tidak, saya tak buat lah. Saya kalau pergi ke Sedim tu tengok pun saya tak buat lah. Tu bukan saya. Saya niat nak tolong, nak tengok lah. Kan? Itulah. Kalau saya buat live ni ada geng-geng yang akan bulat merah. Kan? Kita pergi kita tengok lah apa yang betul. Ya? Saya tuan kena hack lah. Ya dah, sebulan dah pun. Unfollow kat situ nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pencerahan tuan tentang amok Melayu. Melayu ni memang dia ada satu sifat yang tidak ada pada mana-mana bangsa di dunia lain. Tak ada. Dan amok ni dia boleh berjangkit. Dia bukan benda tak elok, dia adalah satu benda yang elok. Kan? Kalau kita lihat dari segi kebaikan, kita akan jumpa kebaikan lah. Apa maksud amok? Kerana orang Melayu ni dia sangat-sangat berbudi bahasa. Sangat-sangat baik melayan tetamu, melayan orang. Itulah Melayu. Kan? Okay. Ingat Melayu dari suku-suku dia pula. Melayu ni bukan Melayu sekarang. Melayu ni besar. Banyak suku-suku dia. Okay. Dan amok ni sudah dikaji oleh orang-orang barat ketika mereka datang ke tempat kita. Mereka dapati bahawa hanya bangsa yang ada amok sehingga dimasukkan dalam kamus
Oxford Dictionary, amok adalah satu tindakan di mana apabila seseorang atau sesuatu perkara tu lebih daripada had yang diberitahu, maka sifat amok tu akan timbul. Apabila sifat amok tu akan timbul, maksudnya tidak ada lagi toleransi. Tidak ada toleransi. Okay. Kerana jangan kata kerajaan sendiri pun, kerajaan kita yang sekarang ke yang dulu ke, kerajaan kita tahu bahayanya apabila Melayu mengamuk. Sangat bahaya. Okay. Amuk Melayu ni dia ada banyak. Dia ada tahap-tahap dia. Kalau dia keluar amuk daripada secara segi bukan zahir, daripada segi dalaman, maksud dia amuk dalam hati je, tu dah nak meletup tu. Contohnya macam geng netizen. Geng netizen ni kan, jangan pandang rendah. Netizen Malaysia sangat aktif dan ditakuti oleh banyak negara-negara lain. Malaysia punya, dulu kita panggil tentera bawang lah, kalau datang perangai gila, memang gila betul. Memang gila betul. Dia tak peduli lah dia punya social media tu kena ban 10 kali pun dia tak peduli. Itu mengamuk cara halus tu. Itu belum mengamuk cara fizikal tu. Itu cara halus. Takut orang. Kadang-kadang dia tak perlukan keluarkan bahasa apa-apa pun, tapi mereka tunjukkan mereka punya amuk. Itulah amuk. Sebab tu saya kata, dalam negara kita, kerajaan kita, polis tahu, PDRM tahu, tentera tahu. Kalau orang-orang Melayu mengamuk, takut. Kan? Polis tahu memang susah. Sangat-sangat susah. Dia punya itu belum amuk fizikal, itu baru amuk secara media, secara alam maya. Okay? Kalau secara fizikal, satu orang tu tiba-tiba dia punya tenaga tu macam 5 orang. Tu Emily, tuan, dah hampir 2 bulan saya guna cenuai. Cenuai saya punya ke? Tapi tak luak-luak, alhamdulillah, tu rezeki anda. Okay. Melayu kalau mengamuk jadi kes macam kat Johor dulu, ya, macam tu lah. Melayu tu bukannya masuk Melayu sekarang ni. Melayu ni banyak suku. Banyak suku-suku dia. Cuba kita bundarkan Melayu. Melayu ni besar. Kan? Campa pun Melayu. Patani pun dia panggil Melayu. Melayu Patani. Kan? Dia ada satu jiwa. Itu pelik sikit dia orang ni. Okay? Jadi kira Faris Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan ada apa-apa nasihat kalau baru bermula nak belajar dengan hutan? Okay, nasihat yang pertama ialah kenal hutan. Kenal dulu hutan. Ambil tapak asas yang paling murah, yang paling mudah, iaitu kenal pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan. Makanan penting. Yang kedua, kenal tumbuh-tumbuhan yang beracun. Kenal itu dulu. Ambil asas itu dulu. Tak perlu pergi, lepas tu bila dah dapat, kenal pokok-pokok ataupun umbut-umbut yang boleh dimakan, kenal yang beracun, dah dapat kenal 2, kenal pula yang ada daripada segi perubatan. Ubat tu pula jangan ambil susah-susah. Contoh demam, luka, batuk, yang mudah-mudah je. Ini nasihat saya kepada orang yang baru nak menjinak-jinak dengan hutan, kan kenal yang ni dulu. Dia ada jenis pokok-pokok yang boleh dimakan, umbut-umbut yang boleh dimakan, buah-buah yang boleh dimakan. Dapat itu dulu. Okay? Yang kedua, yang beracun. Contoh pokok rengas macam mana bentuk dia. Duri enau macam mana bentuk dia. Yang ini macam mana bentuk dia. Tu kenal dulu. Senang je. Ya? InsyaAllah pelan-pelan. Niat yang baik, nak kenal hutan dengan cara gitu. Asas tu. Tuan cerita sikit tentang pengalaman ziarah makam Wali Songo. Nantilah, boleh tak kita sembang tengah-tengah malam ni? Ustaz Syafiq pun keletihan kat tu, saya pun keletihan. Nanti kami buat live, kami akan ni. Ya?
Betul ke keturunan Bugis lebih kuat mengamuk daripada Bugis Melayu pun? Besar Melayu ni, empire dia besar sampai ke ni. Nusantara ni, sampai ke Filipina ni, penjajah yang pecahkan kita ni. Zaman dulu mana ada sempadan-sempadan masuk, ada pasport pun semua ni. Kan? Nak pergi kerajaan Madura, pergi. Nak pergi Mataram, pergi. Nak pergi kerajaan Aceh, pergi. Macam tu je. Datang penjajah Belanda, Inggeris, habis dia pecah belahkan. Nak kena itu, nak kena buat ini, nak buat itu, macam tu. Dia pecah belahkan. Dia kan semua Melayu dulu. Sampai ke Filipina tu semua. Betul, polis tahu Melayu bahaya bila amuk sebab saya ke dalam. Kat dalam pun saya amuk. Lepas tu dia hantar saya ke mahkamah. Okay. Tahun lepas ni cenuai apa pula yang keluar? Tak tahulah sebab cenuai ni bukan perkara yang mudah. Dia bila kita dah dapat baru kita boleh bagi tahu. Okay, saudara-saudara minta maaf. Saya endkan live saya di sini. Bateri pun tak banyak. Saya baru saja balik ke Semenanjung Malaysia ni. Alhamdulillah sudah seminggu lebih buat ziarah Wali Songo. Berbagai-bagai perkara menarik berlaku di sana. InsyaAllah nanti saya tuliskan ataupun saya buat video pendek ataupun saya buat apa? Saya buat live dan saya ceritakan serba sedikit apa yang kami temui di sana dan pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapatkan. Okay, saya minta izin untuk saya end live. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung .